Okey, baiklah. Okey, sekarang kita nak tengok yang ketiga iaitu C. Kesan ke atas sukatan serakan apabila suatu pencilan dimasukkan atau dikeluarkan daripada suatu set data. Okey, suatu pencilan ni maksudnya suatu nombor lah kita masukkan. Contohnya diberi satu set data 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita tambahkan pencilan kat sini. Pencilan contohnya kita tambah pencilan kita tambah 2 pencilan. So set data kita akan jadi 1, 2, 2, 3, 4, 5. Okey, kita nak tengok sama ada kita tambah pencilan ni akan ada perubahan pada julat antara kuartil ataupun variance ataupun tidak. Okey. So sama ada awak tambah ataupun kita masukkan ataupun kita keluarkan pencilan tersebut. Sama ada kita tambah 2 ataupun kita buang 2 dalam suatu set data. Okey, kita tengok yang pertama. Dia kata julat. Julat akan berubah dengan mendadak apabila suatu pencilan dikeluarkan atau dimasukkan dalam set data. Okey, bila awak tambah, contohnya ni dalam satu set data, awak tambah 2 ataupun awak buang 2, julat ni akan berubah secara mendadak. Okey, berubah secara mendadak. Okey, ni julat Okey, seterusnya kita tengok julat antara kuartil pula. Okey, julat antara kuartil. Nilai julat antara kuartil kurang dipengaruhi apabila suatu pencilan ditambah atau dikeluarkan daripada suatu set data. Okey, so awak ingat biasanya julat antara kuartil ni dia kurang dipengaruhi. Okey, apabila kita tambah ataupun keluarkan suatu pencilan daripada suatu set data, kita keluarkan satu nombor daripada set data tersebut, dia kurang dipengaruhi. Kuartil ni kalau ada nilai ekstrim pun dia tak dipengaruhi. Kuartil ni dia lebih pukul sikit lah berbanding dengan julat. Okey, kalau kita tengok, seterusnya kita nak tengok varian dan sisihan piawai. Nilai bagi varian dan sisihan piawai akan bertambah dengan banyak apabila pencilan ditambah ke dalam set data. Okey, nilai varian dan sisihan piawai ni akan bertambah. Okey, bila pencilan ditambah. Okey, nanti kita akan tengok macam mana contoh dia. Okey, seterusnya. Beza antara nilai cerapan baru dengan nilai minimum adalah rendah, maka nilai sisihan piawai baru akan semakin kecil dan sebaliknya. Okey, ni pun nanti kita akan tengok contoh dia. Okey, jika beza antara nilai cerapan yang dikeluarkan dengan nilai min adalah rendah, maka nilai sisihan piawai yang baru akan semakin besar dan sebaliknya. Okey, so untuk yang ni nanti kita akan tengok contoh soalan dan bagaimana penerangan ni lah supaya awak lebih nampak. Okey, saya akan proceed. Okey, sekarang kita nak tengok menentukan kesan perubahan data terhadap serakan berdasarkan perwakilan grafik. Okey, kalau macam tadi dia beri data, kita nak tentukan ada tak perubahan kan. Okey, sekarang kita nak tengok daripada segi perwakilan grafik. Okey, perwakilan grafik ni diberi dalam bentuk gambar lah kalau awak tengok kat sini. Okey, kesan perubahan data dapat dipaparkan secara grafik dengan menggunakan plot titik, plot batang daun dan plot kotak. Okey, so kalau grafik mesti kita akan kaitkan dengan plot titik, plot batang dan daun dan plot kotak. Okey, perubahan data ni kita dapat lihatlah daripada grafik ni. Okey, kalau kita tengok kat sini, yang pertama data ditukar secara seragam dengan menambah atau menolak suatu pemalar. Okey, kalau kita tengok kat sini contoh dia, nilai cerapan yang ni data yang asal kan tau, yang atas ni. Okey, lepas tu apabila setiap cerapan ditambah 2, okey, kita akan tambahkan 2 dekat setiap cerapan. Okey, so kita tengok bawah ni adalah cerapan kita. Okey, cerapan kita ni 8. 8 kita tambahkan 2, dia akan jadi 10. Okey, 9 tambah 2 akan jadi 11. So awak akan letaklah data dia. Contohnya 8 tadi tambah 10. 8 tambah 2 akan jadi 10. Okey, kita akan letaklah titik dia dekat atas dia. Okey, 11. Untuk 9 dia akan jadi 11. Okey, 10 tambah 2 akan jadi 12. 11 tambah 2 akan jadi 13 dan seterusnya. Okey,
Sebab kita tambahkan 2 ni. Okey. So kalau kita lihat kat sini, dia kata plot titik dianjak ke kanan sebanyak 2 unit dengan serakan tidak berubah. Plot titik kita kalau awak perasan ni mula-mula dia dia ni lah macam biasalah ni. Okey, lepas kita tambahkan dengan 2, dia akan dianjak ke kanan sebanyak 2 unit. Macam tadilah yang saya buat tadi. Tapi serakan kita tidak berubah. Kalau awak tengok ni, serakan kita sama je. Yang atas ni serakan. Sama je, tak berubah. Okey. Kita tengok yang ni, atas ni. Okey, julat skor asalan. Okey, kita akan cari julat lah. Okey. Nilai cerapan tertinggi tolak dengan nilai cerapan terendah. 15 tolak 8. Kita akan dapat 7. Yang ni sebelum. Okey, selepas juga kita cari julat skor baharu dia. Okey, 17 tolak 10 kita akan dapat 7. So daripada sini kita katakan walaupun kita tambahkan cerapan tu sebanyak 2, tetapi julat skor asal dengan julat skor baru ni sama, tak berubah. Julat dia tak berubah walaupun kita tambah cerapan dia sebanyak 2. Okey. Kat sini dia kata, apabila setiap cerapan dalam suatu set data ditambah dengan suatu nilai pemalar, nilai sukatan serakan tidak berubah. Julat bagi kedua-dua set data adalah sama. Okey, so kat sini yang kita perlu highlightkan adalah nilai sukatan serakan ni tak berubah. Nilai sukatan ni lah julat, lagi julat antara kuartil, sisihan piawai tak akan berubah. Okay, sebab dia tengok kat sini, contoh kat sini yang dia tunjukkan, dia cari julat, julat dia adalah sama. Okey, baiklah. Seterusnya kita tengok yang B. Data ditukar secara seragam apabila setiap cerapan didarab atau dibahagikan dengan suatu permalar. Okey. Data ni. Okey. Yang ni kita punya data ni didarab atau dibahagikan dengan suatu pemalar. Okey, yang ni asalan dia. Kalau kita tengok yang atas ni. Okey. Apabila setiap cerapan didarab 2. Okey, kita akan darabkan cerapan ni dengan 2. Okey, 1 darab 2 akan dapat 2. 2 darab 2 akan dapat 4. Okey. 3 darab 2 akan dapat 6. 5 darab 2, 4 darab 2 akan dapat 8. 5 darab 2, 10. Okey. Yang ni, okey. Kita punya cerapan ni dah didarabkan 2 lah. Okey. So, kalau awak tengok kat sini, titik dia, awak hanya perlu salin balik, letak dekat atas dia. Okay. So daripada sini kita akan cari julat bagi skor asalan. Okay, julat nilai maksimum tolak minimum kita akan dapat 4. Julat skor baru ni nilai maksimum 10 tolak dengan minimum 2 kita akan dapat 8. Okay. So daripada sini dia kata serakan seluruh plot titik telah berubah menjadi 2 kali ganda lebih lebar. 2 kali ganda lebih lebar. Kalau tengok kat sini daripada gambar ni, serakan ni, okey, dia jadi 2 kali ganda lebih lebar. Betul tak? Okey, kau boleh kira lah kat sini ada 5 kotak. Okey, kat sini dah jadi 10 kotak. Yang ni ada ada 5, sini jadi 10 kotak. Okey, dia digandakan menjadi lebih lebar. Okey, lepas tu setiap cerapan dalam suatu set data didarab dengan suatu pemalar. Okey, kita darabkan. Contohnya ni, julat baru ni. Kita nak cari julat baru. Okey, sama dengan julat asal ni. 4 darabkan dengan K. K kita adalah 2. Saya tunjukkan contoh lah. Okey, julat baru kita. Nak cari julat baru, K kita adalah 2. Pemalar ni kan. 2 ni adalah pemalar, darabkan dengan julat asal. Julat asal kita adalah 4. So kita dapat 2 darab 4, 8. Samalah dengan julat skor baru yang kita dapat ni. Okey. Seterusnya,
Apabila setiap cerapan dalam suatu set data didarabkan dengan suatu pemalar K, nilai sukatan serakan akan berubah. Okey, dia kata kat sini, bila kita darabkan satu set data dengan suatu pemalar, sukatan serakan kita akan berubah. Sukatan serakan kita apa? Julat antara kuartil dan sisihan piawai juga akan berubah. Dia akan perlu didarabkan dengan K lah, sama. Kalau awak nak cari julat antara kuartil pun sama, perlu didarabkan dengan K. Kalau awak nak cari sisihan piawai, sisihan piawai asal ni darabkan dengan K, akan dapat untuk sisihan piawai yang baru. Samalah, awak perlu gunakan rumus yang ni. Okey, saya akan patah balik kita tengok. Okey, awak perlu gunakan rumus yang ni, yang asalan tadi. Kalau awak nak cari ketiga-tiga tu lah. Awak nak cari julat antara kuartil, sisihan piawai ataupun variance. Kalau melibatkan bahagi pula macam ni, gunakan formula yang ni. Okey, saya proceed Okey, so ni yang tadi. Okey, kita tengok seterusnya. Satu nilai yang dimasukkan atau dikeluarkan merupakan pencilan. Okey. Yang ni melibatkan pencilan pula. Okey, kalau tadi ada tambah dengan darab, yang ni pencilan pula. Okey, yang ni kalau kita tengok kat sini, dia punya serakan kita ada, kita punya cerapan kita lah 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dia tambah pencilan 9. Dia akan masukkan 9. So, ditambah pencilan dekat 9 ni, kita punya data akan jadi macam ni lah, plot titik kita. Okey. Serakan seluruh plot titik telah menjadi lebih lebar. So, bila kita tambahkan pencilan, dia akan menjadi lebih lebar. Kalau tadi 1 hingga 5 sahaja. Kalau sekarang 1 hingga 9. So, serakan dia akan menjadi lebih lebar. Dia lebih terserak, orang kata. Sebab dia tambah 9 tadi. Okey. Nilai sukatan serakan bagi set data baru akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan nilai sukatan serakan bagi set asalan apabila suatu pencilan dimasukkan. Okey. Sukatan serakan kita akan menjadi lebar lah. Kalau awak tengok kat sini, mula-mula sukatan serakan kita, kita cari julat untuk skor asalan. Okey. Maksimum tolak minimum, 5 tolak 1 kita dapat 4. Okey, yang ni julat bagi skor baru ni 9 kita tolakkan dengan 1. Maksimum tolak minimum kan, sebab maksimum kita 9. Kita tolakkan dengan 1, kita akan dapat 8. Okey. Dia akan jadi lebih besar sebab kita tambah data baru.